Nampak Ustaz? Ustaz, nampak. Saya pun nampak. Ustaz, nampak. Okey, diminta semua tolong mute-kan untuk bagi peluang kepada Ustaz bagi penerangan. Tolong mute-kan semua adik-adik. Nampak Ustaz? Ustaz, nampak. Nampak. Ustaz, nampak Ustaz. Ustaz, nampak. Jadi buka mic. Buka mic tu tadi. Okey. Okey, minta admin dengar tak? Dengar. Dengar Okey, Ustaz. Semua. Okey, adik-adik minta tolong tutup mic ya. Minta tolong tutup mic. Okey. Jadi Ustaz nak minta admin panggil seorang tolong bacakan. Boleh sebut nama tolong bacakan. Muhammad Afras. Ada nama Muhammad Afras. Muhammad Afras ada? Admin minta seorang baca. Dia Fatihah. Siapa? Dia Fatihah. Saya Ustaz. Dia Fatihah. Okey. Pandai baca tak? Mikaela dengan Zamia. Pandai baca tak? Minta seorang baca boleh? Siapa yang cakap tu? Minta baca boleh tak? Boleh Ustaz. Pengertian wuduk dari segi bahasa Bagus lagi. diambil daripada perkataan Hanho berdoa Okey. yang bermaksud Cantik. indah dan berseri. Okey, okey dah cukup. Sampai situ pula. Okey, minta seorang lagi baca. Yang kedua pula. Saya Ustaz Adam. Okey, Adam baca. Pengertian wuduk dari segi bahasa diambil daripada perkataan wadoa. Bermaksud cantik, indah dan berseri. Okey lagi. Wuduk dari segi cara. Wuduk Okey. sebagai nama bagi perbuatan menggunakan air pada anggota-anggota tertentu yang disertai dengan niat. Okey. Lepas tu yang bawah? Waduk nama bagi air yang digunakan untuk berwuduk. Okey, bagus. Jadi kita tengok dulu apa maksud wuduk tu. Okey adik-adik, jadi wuduk tu asal daripada perkataan wadoah, cantik berseri-seri. Jadi nak jadi orang yang berseri-seri, nak jadi orang yang cantik tu, sentiasalah ambil wuduk. Siapa orang yang ambil wuduk tu? Ialah orang yang sembahyang. Yang ambil wuduk tu ialah orang yang sembahyang. Tu pengertian wuduk. Jadi wuduk tu kita ambil wuduk lah. Kita ambil wuduk dengan air. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, kita teruskan. Kita nak tengok macam mana Ustaz, tak dengar lah Ustaz. Ustaz, tak dengar lah. Breaking Ustaz. Ya? Ada dengar tak? Minta yang lain semua tutup mikrofon.
Ustaz tak dengar lah. Minta yang Dengar tak? minta adik-adik yang lain tutup offkan mic. Admin dengar tak? Dengar. Tapi dengar, tapi minta adik-adik offkan mic. Okey. Okey Okey, jelas Okey. Sekarang ni kita nak adik-adik, ustaz nak tengok pastikan adik-adik semua fokus. Semua bagi tujuan kita nak mengambil wuduk. Cara betul kita nak mengambil wuduk. Jadi ustaz tunjuk di sini. Kalau yang boleh salin, salin. Okey. Jadi minta admin, nampak tak admin? Nampak, Admin? jelas. Nampak. Okey, jelas. Okey, bagus. Okey. Okey, minta tutup mic ya. Minta semua adik-adik minta tolong tutup mic. Ustaz suruh buka, baru buka. Okey, jadi nak minta admin, kita boleh panggil seorang untuk baca? Saya. Siapa tu? Nama siapa? Nur Ali Saiman. Ya? Saya tu siapa? Awal Syafi. Ahmad Syauqi. Awal Syafi. Awal Syafi. Ya. Nama apa? Okey, bagus. Minta Awal Syafi je baca. Yang lain semua tutup mic. Boleh tak? Boleh? Okey, baca. Bagus. Baca. Semua nak dengar. Okey. Padu rukun wuduk. Niat. Okey. 1. Niat. Lintaskan di dalam hati saja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Okey, lepas tu? 2. Membasuh muka. Panjangnya daripada tempat tumbuh rambut hingga ke bawah tubuh. Dagu, okey. Lebarnya daripada telinga sebelah kanan ke telinga sebelah kiri. Okey, stop. Okey. Okey, tutup. Okey. Okey, kita tengok satu-satu dulu. Okey. Okey, jadi dekat sini nampak tak muka Ustaz? Nampak tak muka Ustaz? Nampak. Nampak. Okey, tutup. Minta tutup semua. Okey, jadi macam mana kita nak ambil wuduk dengan betul? Ingat, rukun wuduk semua ada 6. 6. Buat macam ni, semua 6. Sekarang kita nak belajar nombor 1 dan nombor 2. Tinggal lagi 4. Okey, semua ada 6. Ingat, kalau kita nak ambil semayang, kena ada 6 benda ni. Kalau tak cukup 6 benda ni, makna kata tak betul kita ambil air sembahyang. Wuduk Ustaz, wuduk. Wuduk tu dalam bahasa Arab kalau kita panggil air sembahyang. Okey. Okey, jadi yang pertama adik minta tutup Niat. Yang pertama niat. Okey. Tutup. Jangan buka tu. Jadi ustaz tak boleh nak terang. Okey, ingat yang pertama niat, yang kedua basuh muka. Kena ingat tu macam mana? Jadi niat tu kena dalam hati. Ingat tu. Niat kena dalam hati. Okey adik-adik. Yang pertama niat kena dalam hati. Saja aku wuduk kerana Allah Ta'ala. Jadi niat dalam hati. Jadi kita mula-mula macam mana? Kita ambil apa? Ambil air, kita nak membasuh muka. Sambil kita tak ada air itu, kita dah kena niat dah. Tak ada tu saja aku wuduk kerana Allah Ta'ala. Bentuk sapu. Sebab apa? Niat dengan berserta wuduk. Bukan adik duduk kat bilik niat, lepas tu pergi ambil semayang, tak boleh. Jadi nak ambil semayang mula-mula tu ialah masa tadah tangan tu dah niat dah. Saja aku ambil wuduk kerana Allah Ta'ala. Sapu terus. Faham tak? Jadi bukannya kita saja aku ambil wuduk kerana Allah Ta'ala,
Lepas tu tunggu seminit baru ambil. Tu tak betul. Jadi yang betul dia masa kita tadah air tu kita nak ambil, nak basuh muka tu. Jadi kita niat saja aku ambil wuduk kerana Allah Ta'ala, terus sapu. Sebab wuduk tu berserta dengan niat. Okey. Lepas tu adik-adik, basuh muka. Muka tu dekat mana? Tadi adik dah apa? Adik tadi baca dia punya nak basuh muka. Jadi kena faham adik-adik. Macam mana kita nak basuh muka? Muka tu dekat mana muka tu? Jadi adik-adik semua pegang. Pegang semua apa tangan dekat rambut ni. Hujung rambut. Dekat pangkal rambut. Hujung pangkal rambut. Rasa tak? Hujung sekali. Yang ni dahi, lepas tu rambut. Okey, yang ni dahi, ni rambut. Dekat sini rambut. Hujung sini, lepas tu pegang pula dagu. Hujung sekali kat dagu. Semua pegang. Semua pegang kat dagu. Yang ni hujung rambut, ni hujung dagu. Cuba pegang dua-dua macam ni. Rasa tak? Ni dahi, ni hujung rambut, sini hujung dagu. Cuba pegang. Nampak? Lepas tu pula adik-adik pegang sini yang ada timbul dekat telinga ni. Dekat telinga ni. Lepas tu pegang sini. Nampak ada dua. Tengok macam Ustaz pegang ni. Cuba pegang, ada tak? Rasa ada timbul. Rasa Ustaz rasa semua kan ada telinga kan? Jadi ada telinga yang timbul ni. Nampak ni yang timbul anak telinga. Sini. Nampak kan? Okey. Cuba pegang. Rasa tak? Kalau rasa, jadi nak bagi tahu itu ialah tempat anggota. Okey, ini tempat anggota wuduk. Jadi kita nak basuh muka tu, pastikan sampai dekat sini. Daripada sini pusing sampai dekat sini, ni anak telinga ni, pusing ikut sampai kat dagu. Jadi sini pun sama juga. Sampai dekat anak telinga, sampai kat dagu. Jadi macam mana? Kita tadah air, kita letak air dekat muka tu, kita sapu bagi sini kena semua, sampai dekat telinga, sampai kat dagu. Jadi tadah air, lepas tu ambil air, sapu dekat muka, pastikan daripada sini. Sampai telinga, sampai kat bawah ni. Itu dia punya sekatan. Jadi kalau kita nak elok apa? Kita lebihkan. Sepatutnya sampai sini kita lebihkan atas sikit. Jadi kita ambil air wuduk tu, kita tadah wuduk tu, kita sapu dekat muka, bagi lebih sikit. Lebih pada telinga ni, bagi lebih pada rambut ni, lebih pada dagu ni. Itu yang bagus. Janganlah ambil wuduk sampai sini. Tak kena. Sebab sini kosong, sini kosong, sini kosong. Jadi ambil tu, sapu, bagi semua rata. Lepas tu apa dia? Jadi adik-adik yang perempuan ataupun ada abang-abang lelaki ke, ayah-ayah ke, rambut dia panjang. Ingat, hujung sini sampai sini tempat wuduk. Jadi kena sapu semua. Rambut dia duduk sini panjang. Ataupun sekbun dia ni panjang sampai kat bawah. Macam apa? Macam orang Cina, macam orang apa? Yahudi. Dia punya contoh, dia simpan panjang-panjang, tak tahu dia simpan apa. Jadi yang hujung ni kena basah. Sebab apa? Dia duduk dekat muka. Ataupun yang perempuan rambut dia panjang. Rambut dia yang kat sini kat sini. Sebab yang wuduk tadi, ingat, muka tu macam ni, hujung sini dia pusing sampai dekat anak telinga ni, dia pusing sampai dekat dagu. Jadi yang mana ada dalam muka ni semua kena. Contoh, dia punya misai dia panjang macam apa? Mr. Potato. Misai dia dekat sini pusing. Panjang misai dia. Jadi misai tu duduk dalam muka. Jadi muka ni tempat kena wuduk. Jadi misai dia pun kena kena basahkan. So misai tu. Lepas tu pula ada pula orang janggut panjang.
Janggut dia panjang sampai sini lah. Sampai sini. Contoh janggut dia tepi ni panjang. Padahal dekat sini tempat uduk. Sini pun tempat uduk. Macam orang janggut panjang kan. Tengok haji-haji. Selalu pakcik-pakcik ataupun orang apa atuk-atuk janggut panjang. Jadi janggut panjang yang duduk dekat muka ni kena apa? Kena basuhkan semua. Maksud kata apa? Ambil air tu kena sapu. Tak perlulah nak gosok. Kalau dia apa? Saya kena siapa? Ustaz Zaidi tak dengar suara, mute. Ustaz mute tu. Okey. Minta maaf. Dah tekan. Okey, lagi sekali Kalau orang yang janggut panjang, macam atuk-atuk, janggut dia panjang, tebal. Daripada sini tepi ni tebal, sebab sini kena basuh. Kita dah belajar kan, anggota wuduk daripada kepala ni, ujung ni, dia pusing sampai kat telinga, dia pusing sampai kat dagu. Yang mana ada dalam muka semua kena air. Bahagian luar lah. Dalam mulut tak perlu, dalam hidung tak perlu, mata dia tak perlu. Jadi kalau kita ambil air yang luar saja, kelopak mata ni, tu kena. Contoh dia punya ni, kening dia ni panjang sampai sini. Kalau kita tengok kungfu, kadang ada apa, kening dia tumbuk panjang sampai bawah. Kening pun kena basuh juga walaupun sampai dekat bawah. Sebab apa? Sebab dia masuk dalam apa? Dalam muka. Kalau bagi perempuan kan rambut panjang. Jadi bila nak ambil uduk, dia tolak atas, lepas tu diikat. Jadi rambut ada sini ni sebenarnya dia naik atas. Yang tu pun kena apa? Kena basuh sebab dia duduk dalam muka. Ingat, kalau bulu-bulu yang ada dekat muka, walaupun panjang ke pendek ke dia kena. Kalau bagi atas ni, tu luar daripada muka. Ingat, kita dah belajar dah. Yang pertama niat, yang kedua basuh muka. Tapi niat tu kenapa? Sekali ketika kita basuh muka. Tak boleh kita niat, nawai saja aku. Kalau tak boleh dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu. Saja aku mengambil wuduk kerana Allah Ta'ala. Tu niat dia. Tapi tak boleh lah niat tu, lepas tu kita ambil dalam tempoh masa lama. Kita niat, lepas tu kita berhenti kejap, basuh muka. Jadi sebab nak ambil wuduk berserta dengan niat. Jadi dia sama-sama dengan niat. Jadi tanda tangan nawaitu wudu'a lillahi ta'ala, tu basuh. Ingat. Dan disunatkan basuh 3 kali. Okey, bagus. Lepas tu pula dia tengok lagi. Yang tu baru 2. Ada lagi 4. Tapi kena faham, seluruh yang ada dekat muka ni semuanya kena basuh. Kalau misalnya tebal macam tadi Ustaz kata Mr. Potato. Panjang misalnya dia, pusing. Panjang sampai kat sini. Dia pun kena basuh juga sampai kat luar. Sebab apa? Misal dia duduk dalam muka. Contoh ni janggut ni. Dekat muka Ustaz. Kalau Ustaz simpan sampai panjang, sampai sini, Ustaz pun kena apa? Kena air juga. Kalau panjang tu. Okey, habis. Yang kedua, yang ketiga. Kita tengok pula yang ketiga. Apakah yang ketiga? Okey, admin kita minta seorang baca yang ketiga dan keempat. Saya nak baca. Kedua belajar. Nanti lu tutup. Saya nak baca. Adik-adik minta tutup semua. Nanti Ustaz panggil nama. Saya nak baca Ustaz. Okey, tak apa, nanti Ustaz panggil nama, minta tutup minta admin sebut nama. Nanti panggil nama baru baca. Tak boleh lah macam tu. Okey. Okey, bagus. Admin. Okey, yang ramai-ramai tu adik Safia Zulkifli. Dengar tak Safia Zulkifli? Tak dengar, tak apa, kita cuba dia Ahmad Baihaqi lah.
Adik Ahmad Bahaki. Ustaz Zaidi, mic off. On mic. Membasuh kedua belah tangan. Ustaz Zaidi, on mic. Mic off. Angah. Okey. Okey, jap ya. Minta siapa tadi? Adik apa? Adik Haikal eh? Adik Bahiki. Okey. Membasuh kedua belah tangan hingga ke siku. Okey, nombor 4. Lepas tu? Menyapu sebahagian kepala. Okey, bagus. Okey, dah boleh tutup mic. Okey, bagus. Adik Haikal. Okey Jadi yang ketiga dan yang keempat, yang ketiga ialah membasuh tangan hingga ke siku. Membasuh tangan hingga ke siku. Ingat, basuh tangan hingga ke siku daripada mana? Daripada hujung tangan. Cuba pegang hujung tangan dia tak? Yang mana ada tangan lah. Yang mana ada tangan, cuba pegang hujung tangan ni. Pegang. Hujung sekali. Lepas tu pegang kat siku. Ada tak siku? Cuba tepak macam ni, pegang. Ada timbul tak? Cuba rasa. Rasa. Ni siku. Jadi kalau adik-adik apa? Yang ada tangan lah. Kalau adik-adik tak ada tangan, tak adalah siku. Jadi contoh. Ni siku. Kalau adik bengkok tu dia timbul. Nampak yang timbul ni? Siku. Jangan pula siku orang. Ni cara nak ambil wuduk. Contoh, bukannya ustaz nak siku orang. Jadi kita ambil tangan, okey, kita basuh tangan daripada atas sampai ke siku. Tu dia punya apa? Dia punya had dia. Tapi kalau nak elok, siku tu kena lebih sikit. Memang kata sampai siku, tapi kita kena lebih sedikit. Lebihkan sedikit. Itu yang paling bagus. Takut-takut tak kena. Jadi kita ambil contoh, kita celup dalam air, sampai kat sini je. Makna kata wuduk kita tidak sah. Sebab apa? Garisan dia sampai sini. Tapi takut-takut tak kena, kita kena lebihkan. Lebihkan sini. Lebih ni siku ni kalau ada siku lebih sikit. Lebih sikit daripada siku ni. Ni siku. Kalau tegak tu kita tak rasa sangat. Tapi kalau kita bengkok tu, ujung ni. Jadi ambil daripada hujung tangan tu sampai ke siku. Jadi yang ketiga, membasuh tangan hingga ke siku. Bermula daripada tangan kanan, kemudian baru tangan kiri. Lepas tu pula adik-adik, yang keempat. Yang keempat apa? Sapu bahagian kepala. Kita tunjuk. Tadi muka, sekarang kepala pula. Yang pertama muka. Lepas tu basuh tangan sampai ke siku. Kalau boleh kita kena lebih. Lagi lebih lagi bagus. Lepas tu sapu kepala. Apakah yang dikatakan kepala itu? Kepala tu kat mana? Muka pun kepala juga. Jadi kita nak kena tahu kepala mana dia. Daripada gigi ni, cuba pegang. Yang gigi ni, yang ni, anak rambut je, pandai anak rambut ni, sampai ke belakang. Jadi daripada anak rambut ni, pusing sampai sini, ni kira kepala. Jadi, yakni salah satu rukun wuduk itu ialah sapu kepala. Rukun yang keempat. Ingat, rukun yang keempat, sapu kepala. Jadi, sapu kepala tu ialah sebahagian, sikit je. Sikit, yang penting kena rambut. Sikit je. Kalau ambil air tu, sikit je sapu. Bagi kena rambut. Tapi kalau sunat, kita apa? Kita basuh banyak. Itu sunat. Kita basuh banyak, yang tu sunat. Kalau yang biasa, yang wajib sikit je sapu. Tapi kalau kita nak bagus, nak dapat pahala banyak, adik-adik nak pahala tak? Kalau nak pahala, kita ambil air tu, kita dadah air tu, kita sapu terus.
Sampai ke belakang. Yang tu dapat pahala banyak. Sini dapat pahala juga tapi tak banyak. Kalau nak pahala banyak, nak ganjaran banyak, kita apa? Kita sapu kepala kita sampai ke belakang. Sapu kepala kita. Tapi kalau yang wajib sikit je. Sapu macam tu je. Okey, lepas tu pula yang pertama tadi kita ulang balik ialah niat. Yang kedua ialah membasuh muka. Yang ketiga membasuh tangan hingga ke siku. Yang keempat apa dia? Membasuh bahagian rambut. Jadi lagi dua. Ini kita dah tadi dua. Dua macam ni. Good. Jadi apakah yang okey, kita tengok lagi. Okey, yang kelima, admin kita minta adik yang boleh baca. Minta Ustaz teruskan Ustaz. Sebab ramai-ramai susah nak kawal Ustaz. Ramai sangat Ustaz nak kawal. Okey, tak apalah. Nanti ada rezeki Ustaz boleh minta lah adik-adik baca. Okey adik-adik, yang kelima dan keenam. Yang kelima, kita ambil yang kelima dulu. Membasuh kedua. Tak apa, minta tutup. Okey adik. Tak apa adik. Saya. Tahu adik-adik sama pandai-pandai. Pandai baca hebat tak kita nak saya minta nanti ada masa tu baca. Okey adik-adik, Ustaz nak minta semua boleh tutup mic semua tutup. Sebab ramai sangat ni Ustaz tak boleh nak kawal. Kesian kawan-kawan nak belajar. Okey, nanti kalau ada masa kita ni insya-Allah kita ada 4 hari, nanti kalau ada masa kita bagi seorang-seorang boleh baca. Ustaz. Okey adik-adik. Ustaz. Ya. Boleh tak saya nak tulis ni dah? Nak tulis? Tak apa. Ustaz bagi 9 minit untuk tulis. Kalau tak boleh tulis takat gambar. Okey, sama. Saya tak boleh takat gambar. Okey. Tak boleh takat gambar tak apa. Nanti ni ada rekod. Nanti Ustaz bagi dekat grup nanti kamu boleh tengok kat grup balik. Tak apa, kalau terlepas Ustaz ada rekod. Okey. Okey, yang kelima membasuh kedua belah kaki hingga ke buku lali. Ingat, membasuh kedua kaki hingga ke buku lali. Jadi adik-adik kita tengok membasuh kaki hingga kedua buku lali. Jadi adik-adik cuba pegang, tak payah tunjuk kat Ustaz. Adik-adik cuba pegang kaki adik-adik. Semua ada kaki kan? Cuba pegang. Cuba pegang. Tak payahlah tunjuk dekat sini. Cuba pegang kaki, hujung kaki tu. Adik-adik tarik naik atas sikit, ada bonggol. Ada macam tulang timbul. Cuba rasa kaki masing-masing. Ada tak? Cuba rasa pegang kaki masing-masing. Ada tulang tu. Ada bagus. Tu tandanya ada kaki lah tu. Kalau orang tak ada kaki tak ada. Yang biasa ni ada kaki ni ada apa? Ada 2 tulang timbul. Belah kiri satu, belah kanan satu. Jadi itulah garisan ataupun sekatan apa dia. Kita ambil wuduk. Jadi kita basuh ujung kaki tu sampai yang 2 timbul tu. Dari kiri dengan kanan. Ni contoh kaki tu ada kiri dan kanan. Tu contohlah. Jadi kalau ada tu ambil wuduk. Diminta semua ambil wuduk sampai untuk mutekan mic masing-masing. Ustaz bagi masa 10 saat. Tolong mutekan mic masing-masing. Ustaz kira 1, 2,
2, 3, masih ada bunyi. 4, 5, 6, 7, masih ada bunyi. 8, 9, Ustaz Zaidi sila teruskan. Okey. Minta adik-adik semua tutup mic Bagus. Semua bagus-bagus kat dalam ni. Semua dengar cakap. Semua tutup mic. Okey. Okey. Jadi adik-adik cuba pegang kaki adik-adik daripada hujung tu. Lepas tu adik-adik tarik, tiba-tiba ada apa? Ada dua macam benjol. Belah kanan satu, belah kiri satu. Itulah dinamakan apa dia? Buku lali. Buku lali. Jadi macam mana? Adik-adik basuh dekat bawah tu sampai dekat buku lali, lebihkan sikit. Itu yang kelima. Jadi kena basuh kaki betul-betul lah. Takut ada tempat tak kena, jadi tidak sah wuduk itu. Kita nak sembahyang pun tak boleh. Okey. Lepas tu yang terakhir. Teruskan Ustaz Zaidi, teruskan. Okey. Okey, yang terakhir kita tengok adik-adik. Okey, yang terakhir tertib. Yang terakhir tertib. Okey, jadi adik-adik Ustaz bagi berapa saat, kalau nak salinlah. Sambil-sambil Ustaz baca adik-adik boleh salin. Okey, sama-sama minta tutup mic. Okey adik-adik, yang keenam, Ustaz baca perlahan-lahan. Baca perlahan-lahan. Ya? Nak tulis dalam buku. Boleh. Kalau tak sempat nanti Ustaz masuk dalam grup. Ada kalau tak sempat. Nak salin-salin, yang kalau tak sempat nanti dalam grup kita ada. Kita hantar. Okey. Okey adik-adik, yang keenam. Habis yang keenam ni, cukuplah wuduk kita. Cukuplah wuduk kita yang wajib. Jadi kita boleh sembahyang. Cukup 6 ni, makna kata lepas ni kita boleh sembahyang. Tapi kalau tak cukup yang 6 ni, kita tak boleh sembahyang. Jadi yang keenam apa dia? Ustaz baca pelan-pelan. Melakukan perlakuan wuduk dengan mengikut turutan sebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib mendahulukan perkara yang mesti didahulukan dan mengakhirkan perkara yang mesti diakhirkan. Apakah maksud dia adik-adik? Makna kata tertib ni kita kena satu-satu. Yang pertama niat, yang basuh tangan, yang adik tadi pegang tadi tu, yang ada timbul kat tangan siku tu. Lepas tu pula menyapu sebahagian kepala. Bukan semua sebahagian kepala, tapi kalau nak sapu semua itu sunat, dapat pahala lebih. Dan yang kelima, membasuh kedua belah kaki hingga ke buku lali. Jadi tak boleh. Jadi adik-adik tengok situ ada nombor kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak boleh. Nombor 5 buat dulu, lepas tu buat nombor 4 pula. Lepas tu buat nombor 1. Tak boleh. Dia kena tertib. Jadi kita kena ikut peraturan dia. Inilah yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi kalau kita buat macam ni, maka kita boleh terus sembahyang. Jadi adik-adik, sebelum kita nak pergi jauh, kita nak pergi seterusnya, jadi kita apa? Kita ulang kaji balik. Ulang kaji macam mana? Yang
pertama niat, macam mana niat ketika kita tadah. Semua buat tadah macam ni. Okey. Buat tadah macam ni. Seolah-olah kita tadah air. Kita buat macam ni. Minta tolong mute Okey, seolah-olah kita tadah air tu. Jadi sambil-sambil kita niat, saja aku wuduk kerana Allah Ta'ala, terus sapu muka. Tapi janganlah kita sapu muka tu tadah lempar. Tu tak boleh. Tu jadi makruh. Tak bolehlah kita tadah air lepas tu macam tu tak boleh. Jadi caranya kita kita tadah air secukup-cukupnya. Tak boleh banyak sangat. Kamu buka air tu kan. Tak boleh, tu makruh. Jadi membazir itu makruh. Benda yang dibenci. Tak suka. Agama tak suka kita membazir. Jadi kalau kita nak ambil wuduk, jadi kita ambil pasang air perlahan-lahan, jadi tadah elok-elok, perlahan-perlahan tertib. Jadi kita tadah elok-elok sampai kita terus basuh muka. Basuh muka ingat keliling ni. Sampai kat dagu, sampai kat anak rambut, sampai kat anak telinga semua kena. Kalau boleh lebihkan sikit. Anak rambut ni lebih sikit. Anak telinga ni lebih sikit. Dagu ni lebih sikit. Sampai kat bawah ni. Itu yang bagus. Takut ada yang tidak kena. Okey. Lepas tu pula basuh tangan. Mula daripada basuh tangan sampai dekat siku. Tapi kita kena lebih. Sebab apa? Takut tak kena. Lepas tu pula kita sapu sebahagian kepala. Sapu sebahagian kepala dan kemudian kita sapu kaki sampai sampai dekat buku lali. Sampai dekat buku lali ni kalau boleh kita lebih sikit. Jadi itulah cara-cara berwuduk. Jadi ingat kesemua ada 6. Yang basuh anggota wuduk ada 4 saja. Basuh muka, basuh tangan, basuh sebahagian kepala, basuh kaki. 4 ni saja. Jadi 4 anggota yang basah, yang 2 lagi yang tak basah. Yang ni niat dengan tertib. Jadi kesemua cukup 6. Ingat kalau orang tanya, nanti kamu pergi sekolah ustaz tanya ke, siapa tanya ke, berapakah anggota wuduk? Kesemua anggota wuduk ada 4. Berapakah rukun wuduk? Kesemua ada 6. 4 anggota wuduk, 2 ialah tertib dan niat. Niat dan tertib. Yang tu kena faham. Nanti ustaz bagi share dekat dalam grup. Dekat dalam grup Okey, kalau mana tak dapat tu nanti ustaz share dalam grup. Okey adik-adik, dah habis tentang wuduk. Sekarang pula kita nak teruskan lagi. Ustaz teruskan lagi. Perkara-perkara sunat ketika berwuduk. Jadi kalau yang ni kalau kita ada masa, minta tutup mic adik minta tutup speaker tu. Okey. Okey adik-adik, ini perkara-perkara sunat ketika berwuduk. Kalau ada masa panjang, kalau rasa boleh buat, bagus, boleh dapat pahala. Very good. Tapi kalau kita dah lewat, memang nak semayang, nak kena cepat, jadi kita tak perlulah nak buat ni. Tapi kalau kita ada masa, tak terburu-buru, tak ada kerja apa, kalau kita boleh buat semua ni, lagi bagus. Okey adik-adik. Yang pertama kita tengok yang pertama, membaca bismillah pada permulaannya. Jadi sebelum kita nak niat tu, kita kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ialah tempat tempat yang kita tak elok. Macam dalam jamban. Dalam jamban tak boleh baca bismillah. Yang ada tandas, yang ada mangkuk tandas tu tak boleh. Tapi kalau dalam bilik air boleh. Dalam bilik air yang tak ada mangkuk tandas tu. Dalam jamban tak boleh. Kalau tempat mandi boleh. Kalau tempat ambil uduk boleh. Kalau dekat dekat pipe-pipe tu boleh. Tapi jangan dalam jamban, tak boleh baca bismillah.
Okey. Yang kedua ialah membasuh dua belah tapak tangan. Okey, jadi sebenarnya okey. Jadi macam ni. Okey. Jadi kita sebelum kan kita nak tadah tangan tu nak apa? Nak niat masa tu. Sebelum tu lagi, sebelum kita tadah tangan kita baca apa? Baca bismillah. Itu sunat tu. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Tapi tak boleh dalam mangkuk tandas. Dekat mana yang kita buang najis tu? Yang tu tak boleh. Kalau tempat lain boleh. Bilik air yang tak ada mangkuk tandas, yang tak ada jamban tu, yang tu boleh. Kan rumah kita, setengah rumah orang tu dia ada sini yang ada mangkuk jamban, sini yang bilik air saja. Yang tak ada apa? Yang tak ada mangkuk tandas tu. Yang tu boleh kita apa? Baca bismillah. Kalau kita duduk dalam apa? Dalam tandas yang ada mangkuk jamban tu tak boleh baca bismillah. Makruh kita baca bismillah sebab itu tempat yang tak elok. Jadi tu yang pertama. Lepas tu yang kedua basuh tangan. Sebelum kita nak tadah tangan nak ambil air tu, kita basuh dulu. Basuh tangan. Adik-adik tidur, bangun. Pagi nak sembahyang subuh. Kalau nak sembahyang subuh tu, jadi kita bangun tidur apa dia? Kita kena basuh tangan, sunat basuh tangan dulu. Kalau sempatlah, tiba-tiba tak tahu pegang tek cicak ke, pegang tek kucing ke, pegang apa ke, bau busuk, tiba-tiba nak ambil wuduk. Tak boleh juga. Sebab nak ambil wuduk ni tak boleh ada najis. Kita pegang apa ke, tengok tangan melekit ke, kena benda-benda tak elok. Jadi kita sunat apa? Membasuh tangan. Lepas tu kita tengok lagi. Okey, yang ketiga bersugi ataupun menggosok gigi. Ni bagus pula. Tambah pula adik-adik, kita nak sembahyang dekat masjid, kita nak sembahyang kat surau. Kita kalau boleh kita nak kena gosok gigi dulu. Takut apa? Takut bau. Kita makan tu lah. Makan gigi lah, makan gula-gula lah. Makan keropok spring lah. Nanti orang sebelah kita bau apa? Bau tak sedap. Jadi kalau kita nak sembahyang, eloklah kita gosok gigi. Yang keempat berkumur-kumur. Samalah. Kita kumur masuk air dalam mulut tu, buang. Yang memasukkan ke dalam hidung. Yang keenam menyelat janggut-janggut yang tebal. Yang ketujuh menyapu air ke semua bahagian kepala. Okey. Okey. Jadi adik-adik, okey. Jadi sunat dia apa lagi? Kalau dia punya apa? Janggut ni apa? Kita selak-selak. Tu sunat lah. Padahal tak wajib pun jadi sunat. Kalau janggut tebal tu, kita tak perlulah nak selak-selak. Kita sapu je kalau janggut dia tebal. Tapi kalau kita nak dapat sunat, kita selak lah. Selak janggut ni apa semua. Kalau yang janggut tebal tu. Lepas tu masuk air kat hidung. Jadi cuci hidung sini apa, tak hidung buang, tak hidung, ingus-ingus kita buang. Tu pun apa dia? Yang tu pun termasuk daripada benda-benda sunat. Okey, teruskan lagi. Sikit lagi je. Okey. Kemudian pula menyelat di antara celah-celah jari, kaki dan tangan. Menyapu telinga. Hello? Dengar tak? Okey, yang lain mute lah. Okey. Yang sunat terusnya apa dia? Kita basuh tangan tu kita apa? Gosok celah tangan ni. Gosok celah tangan ni. Sekarang ni kan ramai orang pakai apa? Sanitizer.
Pakai apa semua. Jadi kita disunatkan apa sesial jari ni. Kalau ada daki-daki ke apa ke, pastikan daki-daki itu hilang. Ustaz, yang ni nak salin ke? Ya, nak salin. Tak apa, nanti Ustaz hantar dalam grup. Tak sempat nak salin ni, masa kita pun tak ada. Jadi kamu tengok je. Nanti Ustaz duduk dekat dalam grup. Dalam grup nanti kamu salin lah. Ustaz bagi gambar nanti ya. Okey. Apa ni, kalau dalam grup nanti boleh kita salin dalam buku? Boleh. Ustaz, tulis satu sampai apa Ustaz? Okey, tak apa, minta mute lah. Sebab kita banyak lagi ni. Okey, kita teruskan lagi. Okey, mengulang sebanyak 3 kali pada basuhan dan sabuan wuduk. Ya, saya. Ustaz. Ya. Ustaz, kena yang ni ke? Okey, tak apa, minta tutup mic. Kejap Ustaz nak cakap. Okey, tutup mic dulu. Ustaz nak minta tutup mic. Tak apa, tutup mic dulu. Ya, minta tutup mic. Jadi mengganggu semua. Okey. Jadi macam ni, Ustaz bagi-bagi yang banyak tadi tu, nanti semua Ustaz masuk dalam grup. Semua kan ada grup kan. Jadi nanti semua salin dekat situ. Sebab kalau nak salin sini, apa tak sempat. Sebab apa? Sebab banyak. Okey. Okey lagi sikit lagi. Okey. Lepas tu pula yang ke-12 menggosok-gosok dengan tangan ketika membasuh anggota wuduk. Yang ke-13 berturut-turut membasuh dan menyapu anggota wuduk melebihi had wajib. Yang ni tadi Ustaz dah apa? Dah bagi tahu tadi, sepatutnya kalau kita basuh muka, tadi kan sampai kat gigi rambut ni kan. Tapi kalau kita lebih daripada apa anak rambut ni sunat. Lebih daripada anak telinga ni sunat. Lebih daripada dagu ni sunat. Jadi muka ni lebih sikit tu semua sunat. Sama juga tadi kita basuh tangan, mula daripada hujung ni sampai dekat siku ni. Kalau kita lebih tu, yang tu sunat. Jadi kalau kita ambil sembahyang tu, pastikan semua tempat tu kita apa? Kita lebihkan dia. Sebab bila lebih tu dia jadi sunat. Okey. Kemudian berwuduk menghadap kiblat, tidak bercakap-cakap masa wuduk, membaca doa selepas wuduk. Okey. Jadi adik-adik, hari ini setakat itulah pelajaran kita tentang wuduk. Yang penting, yang utama tadi tu, apa dia? Yang 6 tadi. Ingat, adik-adik kena ingat daripada sekarang ni sampai bila-bila. Sebab apa? Sebab semua adik-adik ni nak apa? Nak solat, nak sembahyang. Nanti akan datang kita belajar cara sembahyang dengan betul. Hari ni kita belajar bab wuduk saja. Jadi adik-adik boleh apa? Boleh ambil iktibar, boleh ambil apa? Boleh ambil pelajaran hari ni tentang nak ambil wuduk. Basuh muka macam mana? Basuh tangan sampai dekat mana? Basuh sebahagian kepala sampai kat mana? Basuh kaki sampai kat mana? Jadi adik-adik boleh tahu. Jadi insya-Allah kalau ada masa lagi nanti kita ulang lagi sehingga pandai. Biasalah kalau sekali pertama ni kita belajar ni mungkin kita tak berapa faham. Tak faham lah ustaz kata apa, tak jelas lah ustaz kata apa.
Biasalah. Sebab apa? Sebab kita belajar. Nanti adik-adik dah besar, nanti semua tahu. Oh, ingat dulu ustaz kata macam ni, macam ni. Okey adik-adik, hari ini insya-Allah sampai setakat itu saja. Esok bersama dengan Ustaz Abdul Mukmin. Esok bab lain pula. Jadi Ustaz nak pesan esok adik-adik boleh fokus belajar elok. Janganlah nak bercakap mute. Kalau nak cakap pun tunggu Ustaz bagi tahu baru bercakap. Kesian dekat orang lain. Kita semua nak belajar. Adik-adik nak belajar. Adik-adik lain pun nak belajar juga. Semua nak jadi pandai. Ustaz doakan adik-adik boleh jadi pandai, jadi insan yang berjaya. Wallahu ta'ala a'lam. Okey, ada doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatika wa anshur alaina min khazain rahmatika wa zakina ma nasina wa alimna ma jahilna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Okey adik-adik, nanti Ustaz kongsi dekat dalam grup, adik-adik boleh salin. Nanti ambil kat dalam grup, semua salin. Boleh tengok balik. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye-bye semua. Assalamualaikum.